Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Muslimin, muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah tuan-tuan muslimin, pada malam ni kita akan bincang satu tajuk yang spesifik tentang solat Jumaat yang akan diadakan di negeri Perlis pada esok hari. Berbincangkan tentang bagaimana solat itu dilakukan dalam masa 15 minit, dan kita akan sebut sedikit sebanyaklah tentang penjarakan sosial yang perlu dilakukan di dalam saf. Sebelum tu kita dah berada dalam 10 malam yang terakhir. Jadi mau ataupun tidak, Ramadan sudah sampai di hampir-hampir di penghujung yang akan tinggalkan kita. Jadi eloklah kalau kita lihat sedikit macam mana Allah Subhanahu Wa Taala telah merangkumkan kesimpulan kehidupan manusia mukmin di dalam surah Al-Muzammil ayat ke-20. Allah Ta'ala cuba simpulkan bagaimana seorang mukmin itu perlu menjadi seorang insan. Dalam masa yang sama dia melakukan ibadat kepada Allah, dia tidak meninggalkan dunianya. Sebab itu kita tidak dalam melakukan apa saja, sama ada tarawih, sama ada kita nak lakukan baca Al-Quran, ada yang bersemangat sehingga meletakkan satu benchmark, target yang tertentu, nak khatam Quran 5 kali, seminggu sekali. Dan ada yang nak solat malam yang panjang. Tetapi apabila kita tengok dalam surah tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala sebut firman-Nya, "Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil lail nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak." Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Inna rabbaka ya'lam, sesungguhnya Tuhan kamu tahu. Tahu kenapa Allah Ta'ala sebut macam tu? Sebab Allah Ta'ala sebut dia tahu sebab apa saja amalan yang kita nak buat, hati kita mestilah ikhlas kerana Allah. Jauh daripada sifat riya, jauh dari sifat ujub, hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita bangun malam, jika kita solat, kita baca Al-Quran, kita buat selain daripada Allah Ta'ala, kerana kita nak dipuji oleh orang, Inna rabbaka ya'lam, sesungguhnya Tuhan kamu mengetahui. Kita lakukan solat, ada yang, sebab tu dalam ayat tersebut, wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, Rasulullah SAW dia solat malam sehingga tawarramat qadamahu, Nabi solat malam sehingga bengkak kedua kakinya. Dan ada sahabat yang cuba ikut perbuatan tu, sehingga ada mengatakan kepada Nabi SAW, "Mughfira lahu ma taqaddama min zambih." Kamu diampun dosa kamu yang jika kamu buat kesalahan, Allah Taala ampun. Jika kamu tak buat kesalahan lagi, yang kamu akan buat pun Allah Taala akan ampun. Jadi kenapa perlu kamu solat sampai begitu? Ala akuna abdan syakuran. Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Tetapi di dalam para sahabat yang cuba mengikut Nabi SAW, sehingga kadang-kadang mereka tufqidul hayah, mereka hilang hilang kehidupan dia ni waktu siang, hilang kemasyarakataannya. Disebab itulah Allah Ta'ala sebut, alima an lan tuhsu fataba alaikum, kamu tidak dapat menghitung. Tak dapat hitung apa? Tidak dapat menghitung keseimbangan di antara dunia dan akhirat. Jadi dalam penyelesaian dia macam mana? Faqra'u ma tayassara minal Quran. Jadi kamu bacalah apa yang mudah bagi kamu dalam Al-Quran. Apabila Allah Ta'ala suruh, maksudnya baca Al-Quran dianggap sebagai qiyamul lail. Tetapi di bulan Ramadan ni kita tahu ada yang pada malamnya dia beribadat, dan pada siangnya dia tidur sepanjang siang. Sehingga akan pencuri kata, waktu bulan puasa ni,
Kalau nak curi rumah orang, masuk waktu siang. Jangan masuk waktu malam. Sebab waktu malam dia berjaga. Ada yang menjaga solat, alhamdulillah lah. Tapi ada yang menjaga main game, ada yang menjaga tengok TV, macam-macam lah. Yang berjaga solat pun, seolah-olah Allah SWT bagi isyarat. Alima an lam tuhsu fataba alaikum. Kamu tak dapat menghitung. Kamu tak dapat menghitung keistimewaan. Allah tak mau satu hamba dia yang ingat dia pada waktu malam, lupa dia pada waktu siang. Allah tak mau satu orang hamba dia pada malam berjaga beribadat, siang tidur tak buat kerja. Sebab tu pada ayat yang seterusnya, alima an sayakunu minkum marda. Allah Ta'ala tahu di kalangan kamu akan ada orang yang sakit. Wa akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah. Yadribuna fil ard, ada orang yang dia mencari rezeki. Mencari rezeki. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Jadi mukmin dia ada 3 golongan ni. Sama ada dia sakit, ataupun dia cari rezeki, ataupun yuqatil fi sabilillah, dia berjuang di jalan Allah. Lain daripada 3 ni tak ada. Sakit dia tak boleh buat apa. Tapi last sekali Allah Taala kata apa? Faqra'u ma tayassara minal Quran. Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala ikat. Buat kerja pun faqra'u ma tayassara minal Quran, baca Al-Quran. Yuqatil fi sabilillah, faqra'u ma tayassara minal Quran. Marda, sakit, faqra'u ma tayassara minal Quran. Jadi diikatnya untuk kita dalam bulan puasa ni kalau boleh kita baca Al-Quran. Ada orang kata saya baca tak lancar. Dalam surah yang sama, warattilil Qur'ana tartila, pada ayat yang keempat kalau tak silap saya. Tetapi di hujungnya Allah Taala kata faqra'u ma tayassara minal Quran. Allah tak sebut tartil dah. Jadi kita baca apa yang mudah bagi kita baca. Apa yang mampu kita baca, kita baca. Tak perlulah kita nak sebut pasal rakhawahnya, mahmusnya, tahsinnya, anginnya, macam-macam lah, nipis tebalnya. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Jadi di bulan Ramadan ni perlu kita perbanyakkan qiyamul lail dan kita perlu perbanyakkan baca Quran. Tetapi dengan syarat kita tak boleh biar kita punya siang hilang begitu saja. Yang doktor dia perlu merawat, guru dia perlu mengajar, peniaga dia perlu meniaga. Yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah. Buat apa ni? Yadrib, ada kebanyakan mufassirin dia terjemah yadribul ard ini musafir. Bukan musafir saja. Mencari rezeki di jalan Allah. Jadi kita perlu imbang kehidupan kita muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Sebagai mukadimah kita pada sesi kali ini, insya-Allah kita akan masuk pada tajuk kita tentang solat Jumaat. Solat Jumaat akan dilakukan esok di negeri Perlis bersyarat. Di antara syaratnya, solat tersebut tidak boleh lebih daripada 15 minit. Jadi tak lebih 15 minit ni macam mana kalau kita nak bahagi kan? Kalau kita nak bahagi ni macam mana? 15 minit. Kalau kita tengok azan, kita azan. Azan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah dah tak ada. Digantikan sallu fi buyutikum. Jadi azan tu lebih kurang akan selesai dalam masa 3 minit. Kemudian kita ada khutbah. Kemudian kita solat. Ketiga-tiga tu perlu dihabiskan dan perlu diselesaikan mengikut syarat tu tidak melebihi 15 minit ataupun 15 minit. Jadi kalau kita lihat, mungkin kita nampak benda ni sukar nak buat. Macam mana nak solat ni 15 minit? Selalu kita duduk solat Jumaat berapa lama? Setengah jam. Kadang-kadang lebih. 35 minit. Dengan solatnya. Jadi kita cuba bahagikan. Kita cuba bahagikan kita cuba bahagikan azan tu 3 minit, khutbah 5 minit sahaja dan salat 7 minit. Okey. Tetapi dalam bab azan ni, bagaimana negeri Perlis boleh lakukan dalam masa 15 minit solat Jumaat? Kerana untuk pengetahuan semua yang di luar daripada Perlis, negeri Perlis adalah negeri yang solat Jumaatnya azan sekali sahaja. Kita azan sekali saja. Jadi di situ memberi satu kelebihan
kepada negeri Perlis. Dan untuk makluman juga, negeri Perlis ni dia azan sekali pada solat Jumaat dah lebih 100 tahun dah. Bukan baru-baru ni. Tetapi dalam tempoh yang panjang tersebut ada masjid yang buat 2 kali, ada masjid yang buat sekali. Tapi bermulanya solat ni dah lama dah. Sehinggalah pada tahun 1987, lebih kurang 32 tahun yang lepas, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin Ibn Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalullail telah menitahkan dan telah dapat satu keputusan daripada ahli jawatankuasa fatwa ketika itu, menitahkan supaya semua masjid di negeri Perlis melakukan solat Jumaat dengan azan sekali saja. Dan perkara itu berterusan sehinggalah hari ini menjadi satu pegangan dan fatwa negeri Perlis. Dan dalam tempoh yang keadaan macam ni, untuk melakukan solat 15 minit ni, memberi satu kelebihanlah kepada negeri Perlis. Cuba kita bayang jika dalam masa 15 minit, bagaimanakah kita nak habiskan dengan azan 2 kalinya, dengan selawatnya. Sebelum khatib naik di atas mimbar ada selawatnya. Kemudian khatib naik atas mimbar ada azannya. Pada awalnya azan masuk waktu. Azan masuk waktu. Kemudian khatib naik atas mimbar ada selawat. Kemudian azan lagi. Kemudian khatib berkhutbah. Azan kedua, khutbah yang kedua, ada selawat lagi. Kemudian setelah selesai selawat, khatib sambung khutbah, selesai khutbah, solat. Setelah solat ada zikir dan doa beramai-ramai pula. Sudah semestinya dia kadang-kadang perlu memakan masa sehingga 1 jam. Tetapi di negeri Perlis, yang pertama, azan kita 1 kali saja. Imam hadir, duduk di atas mimbar, imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian muazzin azan, selesai azan, imam khatib berkhutbah, kemudian salat, setelah salat bagi salam, bersurai. Dan kita tak berilah ruang kepada jemaah yang 12 orang tu untuk beriktikaf, duduk dalam masjid, baca Quran dulu, tak boleh lah. Dia balik baca di rumah. Okay. Sebab kita nak selepas dalam syarat kita juga, setelah selesainya solat, jemaah perlu bersurai. Okey. Kita sebut sikit tentang hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan azan tersebut. Pada mulanya azan ni, pada asalnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nasa'i dan Tirmizi dan Abu Dawud, disebut hadis Sa'ib bin Zaid, "Anna al-azan kana awwalihi hina yajlisu al-imam 'ala mimbar yaum al-jum'ah fi ahd an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma." Sesungguhnya azan pada awalnya adalah ketika mana imam itu berdiri, imam itu duduk di atas mimbarnya pada hari Jumaat. Pada zaman Nabi SAW, azan ketika tu, imam datang, imam naik di atas mimbar, kemudian muazzin azan sekali saja. Pada zaman siapa berlaku? Abu Bakar macam tu, Omar macam tu. Dan pada zaman Nabi SAW pun macam tu. Sehinggalah falamma kana khilafatun Uthman kasarun nas. Apabila zaman Khalifah Uthman bin Affan, ketika itu negara umat Islam ni jadi luas. Dan rumah depa jauh-jauh. Kasarun nas ramai. Taba'adul manazil. Satu rumah ke satu rumah tu jauh. Jadi bila jauh, azan setempat tidak memadai untuk bagi masyarakat tahu kata dah masuk waktu azan. Jadi Uthman bin Affan amara Uthman yaum al-jum'ah bil azan salis, azan yang ketiga. Fa azana bihi ala zura fa sabata amra ala zalik. Dan Uthman bin Affan suruh azan dekat satu suk, satu pasar, nama pasar tu Zura. Satu pasar, dan azan di pasar tersebut. Dan maka amalan tu menjadi kekal begitu. Sehinggalah terdapat khulafa yang seterusnya meneruskan perbuatan tu. Kerana apa? Kalau dah makmum duduk di pekan sedang berniaga,
Khatib dah duduk di atas mimbar baru azan. Bagaimana dia nak tinggal perniagaan dia, macam mana dia nak sempat dengan khutbah tersebut. Dia nak balik bersiap lagi, dia nak balik mandi lagi. Memang tak sempat. Dan pasar bukan pasar di tepi masjid Nabi. Pasar luas. Dan rumah umat Islam ketika itu tasyatatat, dia berpecah, duduk sana sikit, sini sikit, sini sikit. Jadi perlu kepada azan yang ketiga. Sebab apa masuk azan ketiga sedangkan azan 2 kali saja? Disebut dalam Fathul Bari, Ibn Hajar dalam Fathul Bari dia sebut makna azan yang ketiga ni, maksudnya sebab dia dalam fiqh dia sebut azanain adalah 2 azan. 2 azan tu maksud dia azan dan iqamah. Jadi azan yang ketiga selain daripada azan dan iqamah itulah. Jadi kalau lebih faham kita tu sebenarnya azan pertama lah. Pertama tu sebab dia buat dulu sebelum masuk waktu. Sebelum masuk waktu. Jadi adakah timbul persoalan, adakah Osman melakukan bid'ah? Adakah Osman buat satu perkara yang bid'ah? Sebab zaman Nabi tak buat, Abu Bakar tak buat. Kemudian Omar pun tak buat. Jadi macam mana Osman boleh buat? Dia buat dengan sebab-sebab yang saya sebut tadi. Tapi Ibnu Umar ni anak Umar bin Khattab, dia sebut azal bid'ah. Dia sebut bid'ah. Dia kata perkara tu bid'ah. Dalam Fathul Bari ada ulas perkataan Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abu Tahir dalam fawaid dia. Dia ulas mungkin ketika tu Ibnu Umar ingkar apa yang Osman buat. Jadi dia sebut bid'ah. Dan bid'ah qad yakunu hasanan, qad yakunu sayyi'an. Boleh jadi bid'ah tu baik, boleh jadi bid'ah tu tak baik. Tapi itu perbezaan bid'ah hasanah, bid'ah tak hasanah ni dia perbezaan lafzi sebenarnya. Kan? Yang memahami bid'ah itu hanyalah berlaku kepada perkara agama, dia kata kullu dalalah lah, seperti hadis Nabi SAW. Tapi kalau dia faham dari segi lughatannya, maksud bid'ah ni satu perkara yang baru. Contohlah kita kata satu orang dia bagi dalam urusan dunia, satu orang dia bagi resipi masakan. Kita tambah resipi masakan yang dia bagi itu, kita guna resipi dia tapi kita tambah sikit, kita buat benda yang tak bubuh, dia tak suruh bubuh, kita bubuh. Tu pun dipanggil sebagai bid'ah. Tapi bid'ah yang tak berdosa lah. Jadi di sini ulama bincanglah. Okey, adakah boleh boleh dikatakan bid'ah? Walaupun Ibn Umar sebut bid'ah. Tetapi dia tidak mengganggu. Ibn Hajar dalam Fathul Bari dia kata, perkara ni tidak merosakkan asal. Maksud tidak merosakkan asal ni macam mana? Sembahyang Jumaat, solat Jumaat tu tidak diganggu gugat. Perbuatan pada zaman Nabi itu tidak diganggu, tapi cuma ditambah pada awalnya, bukan di tengah-tengahnya. Maksudnya bukanlah kita tambah khutbah tu bagi jadi 4 kali, ataupun kita tambah rakaat, ataupun kita tambah benda yang di dalam ibadat yang telah dikhususkan. Tetapi kita tambah sebelum tu dengan maslahat yang tertentu. Tetapi ada satu hadis. Sebab tu kita dalam bab ilmiah macam ni, kita jangan pelik. Sebab tu kadang-kadang orang kata, Allah ada geng ni selalu duk bid'ahkan orang. Perkataan bid'ah ni semua telah digunakan oleh para sahabat dan ulama. Dia adalah satu perkataan ilmiah. Perkataan akademik untuk menghukum. Perkataan akademik. Perkara ni bid'ah. Ibn Hajar ada sebut. Semua Imam Nawawi pun ada sebut perkataan tu. Dia perkataan Nabi SAW sendiri. Untuk menghukumkan sesuatu perkara bid'ah ataupun tidak, yang itu ada perbahasan dan perbincangannya. Tetapi kita tak bolehlah satu orang kalau dia sebut benda ni bid'ah aja, dia ni tak boleh pakai, dia ni geng tak guna apa ni. Tak boleh macam tu. Geng Wahabi lah, kaum muda, Salafi, sebutlah apa saja pun. Tetapi sebenarnya perkataan ini disebut oleh para salaf dan para ulama mazhab pun sebut benda yang sama. Cuma macam mana kita nak bincang perkataan tersebut? Ibn Hajar dia sebut perkara ini bukan perkara baru, tetapi dia tidak merosakkan apa yang asal yang dibuat oleh Nabi SAW. Nabi solat Jumaat 2 rakaat,
Nabi khutbah, ada ayat Qurannya, Nabi sebut ayat Quran yang melibatkan tentang takwa. Okey. Jadi solat khutbah Rasulullah SAW pendek, panjangnya solatnya lebih panjang. Yang tu semua tu sunnah-sunnah tu tidak diganggu gugat dengan azan tersebut. Jadi sebab itulah kebanyakan para ulama tidak menghukum dia sebagai bid'ah. Tetapi cuba kalau kita lihat dari sudut sudut dalil, kita nampak dia tak ada satu perkara yang jelas. Sebab apa yang Osman buat ada illah dia. Ada illah dia. Illah dia apa? Illah ni punca hukum. Punca hukum yang Osman boleh buat macam tu sebab masyarakat ramai tak tahu masuk waktu bila. Bila kita azan, orang masih duduk dalam kedai, tak main solat lagi. Tapi dalam keadaan sekarang ni, masing-masing dah ada jam. Masjid tak sempat azan, telefon dia azan dulu. Masjid tak azan lagi, Bilal baru duduk. telefon dia dah azan dah. Jadi mungkin pada ketika tu, pada tahun 1987, walaupun waktu tu tak ada handset boleh azan lagi, boleh buat keluar patut azan sekali. Maksudnya, ilah yang Osman nak buat tu dah tak ada. Sebab tu, sebab apa satu lagi saya tak setuju perkataan disebutkan azan 2 kali ini bid'ah. Sebab ada hadis Nabi SAW dia sebut, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin. Berpegang teguhlah dengan sunnah aku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin. Osman minal khulafa' ar-rasyidin, daripada khulafa' ar-rasyidin. Tetapi Osman buat dengan alasan yang tertentu. Kita boleh iqtida, boleh ikut Osman, tapi tak boleh ikut dia secara itlaq. Kita kena ikut dia secara muqayyad. Kita ikut dia itlaq yang kita boleh ikut secara mutlak hanya Rasulullah SAW. Osman buat ada alasannya. Ketika sekarang ni, alasan yang diberi oleh Osman tu sudah tak wujud lah. Telefon dah boleh azan, waktu masuk azan dah tertentu, ada takwim diedarkan, masjid pula di Perlis ni walaupun kecil ada 105 buah masjid. Satu tempat kadang-kadang dengar 3 masjid azan. Jadi tak perlulah. Jadi semua orang dah maklum tentang perkara tersebut. Okey. Dari sudut mazhab Syafi'i pula, Imam Syafi'i sendiri dalam dia sebut wa ahabba an yakuna al-azan yaumul jum'ah hina yadkhulu al-imam masjid wa yajlisu ala mimbar fa iza fa'ala akhadha muazzin fil azan fa iza faragha faqama faqataba la yazidu alaih. Dalam Imam Syafi'i sendiri sebut, aku lebih suka azan pada hari Jumaat itu ketika mana imam telah duduk di atas mimbar, dan apabila imam duduk di atas mimbar maka muazzin perlu azan, dan apabila muazzin selesai azan maka imam perlu bangun, khatib perlu bangun dan berkhutbah, dan la yazid alaihi, dan tidak perlu tambah ke atasnya, tak perlu tambah azan. Imam Syafi'i sendiri berpendapat macam tu. Jadi tapi kalau kita nak saya rasa saya tak, orang kata apa, macam seorang-seorang duk cakap ni macam tak seronok, asal macam nak ajak kawan bercakap lah. Kan? Ajak kawan bercakap. Kalau ada sahabat, kita cuba hubungi Dr. Kamilin kalau boleh. Kalau Dr. Kamilin boleh bersama kita bersembang sikit pasal azan ni. Kan? Sebelum kita tunggu Dr. Kamilin masuk, kita sambung sikit berkenaan. Okey, bab khutbah pula. Macam mana kita tentukan khutbah tu dibuat dalam masa yang lebih singkat daripada solat. Jadi solat tu lagi panjang. Solat lebih panjang daripada khutbah.
Okey. Solat tadi ni saya cadanglah sebab 15 minit. Jadi kita azan 3 minit, kita solat 7 minit, khutbah kita hanya 5 minit. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inda tula salatir rajul wa qisar al-khutbatihi ma'innatun min fiqhi fa utilu salah wa qasiru khutbah. Nabi SAW sebut sesungguhnya panjangnya solat seseorang lelaki dan pendeknya khutbahnya menunjukkan fahamnya dia pada agama. Dan maka panjangkanlah solat dan pendekkanlah khutbah. Jadi sepatutnya khutbah kita ni perlu lebih pendek daripada apa? Khutbah kita perlu pendek daripada solat. Okey. Jadi bila kita tengok apa yang kita tetapkan dalam masa 15 minit tu, kita tidak azan, jadi azan kita pun sekali saja, kemudian kita masuk dengan setelah selesai khutbah, kita terus dan kita yakin benda ni boleh selesai dalam masa 5 minit, dalam masa 15 minit saja. Seterusnya penjarakan sosial. Di negeri Perlis kita tetapkan 2 meter. 2 meter tu, satu lagi, sauf ni, jika ada pegawai masjid yang dengar, ya, esok ni jangan susun sauf macam dam haji. Tahu dam haji? Dia susun 4 segi tu. Jangan susun macam tu. Penuhkan satu sauf pertama tu, penuhkan dulu. 2 meter tu, kalau masjid tu 12 orang, muat. Jika tak muat 12, nak buat 12 orang tu tak muat, masjid pendek, masjid dia tak lebar, jadi buatlah sauf kedua. Jarak di antara sauf pertama dengan kedua pun 2 meter. Jarak di antara sauf pertama dengan imam pun 2 meter. Dan jarak di antara makmum ke makmum di dalam satu barisan, dalam satu sauf pun 2 meter. Jadi, kita perlu, bila kita ikut yang tu, kalau kita bincang dari sudutnya, disunatkan, para fuqaha mensunatkan untuk kita rapatkan sauf ni. Tetapi, dalam bab yang macam ni, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campak diri kamu ke dalam kebinasaan. Jangan agama kita suruh jaga nyawa. Kalau tahu satu perkara tu binasa, al-amrun iza daqat tasa'. Satu perkara di dalam agama apabila dia sempit, apabila daq ni dia sempit, dia jadi susah, tasa', dia akan luas. Dalam bab ni dia ada murunah, dia ada flexibility. Dia tak boleh kita kata, oh ni nas macam ni, kita buat macam ni. Mati pun matilah. Itu bukan agama. Sebab ada orang kata, ni kita semayang ni tutup masjid, siapa kita nak semayang. Tak mati, kita tak takut virus. Kita takut kepada Allah. Dan ramai kalau kita tengok tokoh-tokoh, kalau kita nak sebutlah, mungkin dia kebanyakannya kita harap tobatlah, kan. Tokoh-tokoh kita sebutlah di Indonesia, di Yaman sendiri ada tokoh sebut, mana-mana masjid, tempat-tempat yang masjid tutup, corona makin bertambah. Corona makin bertambah. Tapi masjid-masjid yang tutup, yang masjid buka, corona tak bertambah. Corona pelan kurang dan tak ada corona. Banyaklah tokoh-tokoh bercakap ni dengan dakwaan yang pelbagai, masyarakat kita kadang-kadang keliru. Mengaku cucu Nabi sikit, bercakap bunyi macam Arab sikit, percaya. Jangan takut corona itu makhluk Allah. Jadi manusia kita percaya. Sedangkan agama kita ni lebih suci daripada nak suruh buat benda tu. Ajal lebih mulia daripada nak suruh buat perkara-perkara macam tu. Tak boleh campak dari kita dalam kebinasaan. Agama ni din yusr. Agama kita ni mudah. Wala yashaddadina ahadun illa ghalabah. Kalau siapa yang bagi agama ni bagi susah, dia sendiri akan tewas. Dia sendiri akan tewas. Sebelum kita tutup ni, kita nak tak masuk lagi. Dr. Kamilin tak masuk lagi. Dr. Kamilin hari ni janji dia nak live sekali. Tapi tempat dia dia bagi tahu tadi ni line kawasan dia tu tak teruk sikit. Dia kata dia akan cubalah. Okey.
Dia kata dia dah klik link ni. Masuk dah? Ha? Dah join dah? Ha. Tekan join. Okay, Dr. Kamilin tengah duk cuba, kita masih menunggu. Kau perlu link baru ke macam mana? Ke semua link yang sama aja? Dah masuk? Okay, kita tunggu saat. Kalau kita ada rezeki, kita boleh sama-sama dengan Dr. Kamilin. Kita ada perkara sikit nak sebut tentang azan ni. Sebab Perlis ni selalu disebutkan negeri yang cenderung kepada okay, dia dah tekan. Baru perasan join. So doktor tak tekan join tu. So kita punya sistem di Perlis mengaji ni tak detect lah. Dah tekan dah. Kita masih menunggu. Pada awalnya Dr. Kamilin sendiri sebutlah tempat dia, rumah dia tu line tak berapa okey. Jadi dia sebut dia akan cuba. So kita pun cubalah tunggu. Sebab kita nak tanya sikitlah soalan dekat Dr. Kamilin berkenaan dengan azan di Arab Saudi. Dia tu itu waiting host. So dekat sini sistem kena terima ke macam mana? Naik tu dulu. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Tak dengar sini? Doktor dengar, doktor? Okey, doktor dengar. Sini tak dengar suara doktor. Hello? Tak. Tak dengar buka sound doa. Okey. Doktor? Ya, saya baru dengar. Tadi teknikal ni first time di Perlis Mengaji kita buat macam ni. Jadi kita tak pakai sistem StreamYard ataupun kita pakai sistem kita sendiri. Jadi kita cuba buatlah. Okey doktor, nak yang pertama sekali selamat datang. Macam mana puasa? Sihatlah. Berat tak turun. Samalah saya pun. Okey. Tapi tu nampak berseri-seri tu. Allah.
Okey, doktor. Apa ni? Pertama sekali selalu orang sebut negeri Perlis ni dia seakan sama dengan Saudi. Maksudnya kita dalam bab apa-apa pun sebab kononnya negeri ni Wahabi, so dia akan sama dengan Saudi sebab Saudi pun Wahabi. Okey. Tapi dalam bab azan, di Perlis azan Jumaatnya sekali. Di Saudi azan 2 kali. Okey, mungkin doktor ada pengalaman belajar di sana. Cuba doktor sebut sikit kepada penonton kita, azan 2 kali tu dekat sana macam mana dia buat? Sebelum azan ke selepas azan masuk waktu ke macam mana? Silakan doktor. Hmm. 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 Oh, okey. Kunci yang saya nak tahu sekarang, azan di Saudi yang pertama adalah sebelum masuk waktu. Yang kedua adalah azan ketika imam naik mimbar seperti dalam hadis. Okey. Jadi berbezalah dengan azan yang dilakukan di kebanyakan negeri di Malaysia. Okey. Alright. Okey. Pada awalnya saya fikir Saudi pun azan macam di kita tempat kita juga. Okey, baik. Mhm. Hmm. Mhm. Alright. Okey. Macam subuh lah kita cakap kan. Okey. Tetapi apa balasan ulama Saudi terhadap kritikan yang disebut oleh sebahagian ulama di Syam? Dia kata solat azan yang pertama tu perlu dibuat di pasar. Patutnya azan di shopping komplek, bukan di masjid. Dan keperluan tu tidak wujud kerana kita dah ada telefon. Sekarang ni telefon azan sebelum masjid azan. Okey. Hmm. 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 Okey. Okey. Alright. Okey, jadi macam tu kita boleh orang kata boleh terimalah. Cuma azan di tempat kita ni agak berbeza. Yang pertamanya kita tak azan dekat pasar, kita azan dekat masjid. Sudah khilaf dengan apa yang Osman buat. Yang kedua kita azan setelah masuk waktu. Yang tu satu perkara yang berbeza lah. Mungkin doktor ada perasan mana-mana kitab ataupun dalil yang menyebut azan selepas masuk waktu seperti yang dibuatkan. Ataupun dia menjadi satu amalan nusantara begitu saja tanpa ada sokongan mana-mana teks. Hmm. Ya. Hmm.
Mhm. Mhm. Hmm. Hmm. Mhm. Kuatkan sikit TV. Mhm. Okey. Hmm. Mhm. Hmm. Mhm. Hmm. Mhm. Hmm. Mhm. Hmm. Yalah. Hmm. Mhm. Dia leka. Hmm. Ha. Ha. Ya, betul. Okey. Doktor, berkenaan penjarakan sosial 2 meter kita tentukan. Macam di Perlis berkenaan dengan azan, fatwa kita sebut apa ni masjid tak boleh lebih daripada 15 minit. Azan, khutbah dan solat. Jadi memberi kelebihan pada negeri Perlis sebab dia azan sekali. Okey. Jadi berkenaan dengan penjarakan sosial kita letakkan 2 meter. Jadi mungkin doktor ulas sikit. South, south. Ha. Ya. Hmm. Mhm. Ya. Hmm. 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 Ya, ya. Ha. Hmm. 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 Ya. Hmm. Dia bukan diamond. Saya nampak macam dam haji. Ah, ah. Hmm. Ya. Hmm. Iyalah. Mhm. Jadi alhamdulillah lah.
Nampak Dr. Kamili ni banyak membantu dan bagi orang kata apa? Bagi pencerahan sikit berkenaan dengan tajuk kita pada malam ni. Okey doktor, apa ni last kali ada tak apa-apa nak sampaikan kepada khususnya rakyat Perlis dan secara amnya seluruh Malaysia lah. Akhir sekali. Allah Allah. Dia moderator Padi Nakal lah. Boleh apa ya? Okey okey. Ya. Mhm. 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 Kita Perlis dah negeri hijau dan kita akan menuju kepada negeri putih insya-Allah. Dan kita harap dengan pembukaan sepadan kita tak ada lah penambahan kes. Jadi terima kasih banyak kepada doktor yang ya doktor. Ah, tapi apa-apa pun berkenaan dengan negeri Perlis, dia jasa dan fadal tu kembali juga kepada doktor. Sebab Dr. JK Patwa yang turut memberi pandangan dan sumbangan dalam menjayakan apa saja yang telah kita putuskan selama ni. Allah. Allah. Okey, doktor, terima kasih banyak. Nanti mungkin ada tajuk-tajuk lain kita akan call lagi ni. Dan kita akan cuba hubungi AJK Fatwa lain pula insya-Allah. Okey, line clear sebab mungkin kita tak pakai kita pakai internet kan 100%. Jadi di rumah doktor pakai Unify insya-Allah tak ada masalah lah. Cuma sound kadang-kadang dia doktor perlu pakai earphone tak tu? Oh, tak ada. Okey, tak apa nanti mungkin suara sunnah boleh infak kot insya-Allah. Dia kalau pakai earphone lagi clear lah. Dia kat sini suara dia macam putus-putus. Ah. Ah. Okey baik. Okey, baik. Terima kasih banyak doktor. Nanti kita jumpa lagi insya-Allah. Okey, jazakallah khair. Okay, Assalamualaikum. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sidang pendengar, alhamdulillah itu Dr. Jamilin bersama kita. Beliau seorang pensyarah dan executive fatwa negeri Perlis dan ahli jurutankuasa fatwa wilayah persekutuan juga. Dan dia banyak aktif dan memberi sumbangan dan pandangan di dalam masyarakat fatwa. Dan itulah sedikit sebanyak pada malam ni muslim-muslimat, kita harap esok tindakan kita membuka masjid ini menjadi satu tindakan yang baik yang dapat diberkati oleh Allah SWT, dan kita harap kita dapat ikut SOP ini dengan baik supaya kita dapat kekalkan negatif dan kita dapat kekalkan angka 18 tersebut menjadi satu angka terakhir dalam musim COVID ini. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.